Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya nak mengulas ya berkenaan dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda UMNO ya. Yang mana saya lihat ya, Ketua Pemuda UMNO ni dia menyerang dalaman kerajaan yang ada hari ini, terutamanya kepimpinan Pakatan Harapan yang membabitkan parti seperti DAP dan juga Parti Keadilan Rakyat. Jadi kali ini saya lihat ya, kenyataan dikeluarkan yang mana membabitkan Speaker Dewan Rakyat. Yang mana kita tahu ya, Speaker Dewan Rakyat baru-baru ini telah pun ya mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan isu ya yang membabitkan 6 ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahmad Saleh melalui laman media sosial Facebooknya yang berbunyi ya, sebelum nak hormat keputusan Speaker sebagai pemimpin, apa yang lebih penting adalah hormat hak rakyat untuk menolak kata-kata politik dari terus ya menjahanamkan negara. Apakah ia terpakai kepada satu pihak? Jika lepas ini ada pihak lain yang nak menyatakan sokongan kepada yang lain, adakah kita nak benarkan? Akhirnya yang untung kata politik yang terus menjahanamkan negara dan rakyat yang menanggungnya. Jadi saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahmad Saleh ini, saya juga baca komen-komen yang ada di bawah. Seorang komen yang ada di bawah kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahmad Saleh ini, yaitu Muhammad Riza bin Ahmir ya, menyatakan kad Rembia tu ada kosong pun. UMNO takut nak pecat Jailani ke? Bagi tahu Big Boss Rauf dulu pindahkan dia kat kerusi pembangkang. Jadi Ahmad Saleh ada jawab di sini ya, yang mana Ahmad Saleh kata sabar, insya-Allah sampai masanya. Jadi saya tertarik pula dengan satu kenyataan yang untuk menjawab kenyataan Ahmad Saleh ini ya, yaitu Sari-Sari. Kenyataan Sari-Sari ini sangat bagus ya. Di sini Sari-Sari menjawab kenyataan Ahmad Saleh dengan menyatakan bahawa doktor tapi otak walaon. Kenapa 6 katak bersatu tidak kehilangan kursi mereka berdasarkan perkara 49A/2/C Perlembagaan Persekutuan yang dipinda pada tahun 2022, seorang wakil rakyat tidak kehilangan kursi sekiranya dipecat oleh parti. Artinya, A. YB tidak kehilangan kursi sekiranya dipecat. B. YB hanya kehilangan kursi sekiranya membuat keputusan sendiri untuk melompat ke parti lain. Kenapa pelik sangat akta anti lompat parti ini? Sebabnya semasa pindaan pada tahun 2022 bersatu menolak dan tidak bersetuju bahawa seorang YB yang kehilangan kursi sekiranya dipecat oleh partinya. Bersatu bertegas dan menegaskan supaya sekiranya seorang YB dipecat oleh parti, YB tersebut tidak kehilangan kursi beliau dan masih kekal sebagai YB. Kenapa bersatu buat pendirian sebegitu? Sebabnya mudah. Pada ketika itu menjelang PRU ke-15, bersatu sedar bahawa buat macam mana pun bersatu tidak mampu meraih majoriti mudah 112 kursi untuk membentuk kerajaan. Maka strategi bersatu untuk membentuk kerajaan adalah dengan cara supaya PN menang sebilangan kursi, katakan 80 kursi. Kesemua bergantung lagi pada pengkhianatan wakil-wakil rakyat UMNO, katakan 30-40 kursi untuk mencapai jumlah 112. Namun begitu bersatu sedar bahawa strategi ini juga total fail sekiranya Zahid Hamidi pecat YB UMNO yang khianat UMNO. Bersatu mahu supaya YB UMNO dibenarkan mengekalkan kursi mereka dalam keadaan YB UMNO tersebut mengkhianat mandat parti dan menyokong Muhyiddin sebagai PM. Bersatu mendesak supaya kedudukan akta anti katak mencerminkan keadaan di mana seorang wakil rakyat YB UMNO tidak kehilangan kursi sekiranya dipecat oleh parti Zahid. Tetapi Zahid lebih pintar daripada bersatu. Calon-calon BN telah menandatangani ya, perjanjian bersama parti agar kuasa berunding dengan gabungan atau parti lain diberi kepada Zahid. Maka plan bersatu pun gagal. Ya, itulah hakikatnya. Jadi Ahmad Saleh perlu ingat, nasib baik ya parti-parti, ketua-ketua parti, yaitu presiden parti ya, membuat perjanjian bond yang mana kalau kita tengok UMNO ya terpaksa menandatangani ya bond sebanyak RM 100 juta jika mereka menyokong ataupun mereka melompat ataupun sekiranya mereka didapati bersalah ya melanggar peraturan dalam ya PRU ke-15 yang lepas. Jadi perkara-perkara ini Ahmad Saleh sepatutnya tidak perlulah nak membahaskan, konon-kononnya ke Ahmad Saleh lah jago dalam isu ini yang mana nak cerita tentang hormat keputusan rakyat. Saya juga nak tanya kepada Ahmad Saleh,
Adakah keputusan kamu nak boikot itu, boikot ini, keputusan rakyat? Itu keputusan kamu. Ya. Contoh, orang Sabah dan Sarawak tidak setuju dengan perkara-perkara yang kamu nak buat. Contoh, kamu nak pergi letak rakyat Palestin di Sarawak. Adakah itu rakyat Sarawak nak setuju? Tidak juga. Jadi kamu buat pandangan-pandangan kamu. Jadi macam saya, sekarang ini saya buat pandangan-pandangan terhadap kamu juga. Seperti mana juga pandangan komen yang ada di bawah. Kenapa kamu punya ketua menteri sekarang ni berdiam diri dengan adun kamu yang ada di sana? Begitu juga kalau kamu nak menceritakan tentang isu 6 ahli parlimen ini. Itulah kelompangan yang ada. Kenapa Akmal Saleh yang mempunyai pendidikan sebagai ketua pemuda UMNO tidak melihat perlembagaan itu, tidak melihat akta lompat parti ini, tidak baca dengan baik, dan kamu hanya komen di media-media sosial kamu ini seolah-olah kamu yang paling hebat, kamu paling jago. Saya nak beritahu dekat Akmal Saleh, kamu kenal tak speaker Dewan Rakyat ni? Ataupun kamu hanya kenal Najib? Kalau Akmal Saleh nak bercerita tentang isu, ya, akhirnya untung katak politik yang terus menjahanamkan negara dan rakyat yang menanggungnya. Saya nak beritahu dekat Akmal Saleh satu perkara. Akmal Saleh, adakah kamu punya share dengan isu 1MDB? Sekarang ni kita membayar hutang 1MDB tahun ini sebanyak 48 bilion. Adakah ini satu tindakan yang betul yang dibuat oleh Najib? Sekarang ni saya nak tanya balik. 48 bilion ni kita bayar hutang macam tu, kalau kita bagi kepada anak Melayu, tidakkah anak Melayu boleh maju? 1 bilion bersamaan dengan 1000 juta. 48 bilion. Dan kamu masih lagi wawakan Najib yang terbaik. Jadi di mana otak kamu sebagai seorang adun, sebagai seorang ketua pemuda UMNO, sebagai seorang yang waras, memikirkan? Jadi kamu tidak, pada saya ya, Akmal ni bercakap atas kehendak sendiri. Kalau betul rakyat suka Najib, PRU ke-13, Najib mendapat satu kedudukan yang kukuh. PRU ke-14 tumbang. PRU ke-15 orang tolak lagi UMNO atas isu yang sama. Saya nak beritahu begini. Dalam sejarah Malaysia saya lihat ya, ketua pemuda UMNO ni yang paling gagal adalah Akmal. Di Melaka satu parlimen pun tak menang UMNO. Kedudukan UMNO dalam pilihan raya PRU ke-15 adalah yang tercorot, yang paling teruk sekali. Siapa ketua pemudanya? Akmal. Kamu kritik Rafizi di PRK baru-baru ini. Kamu sendiri tak membantu jentera kerajaan. Kamu sebagai ketua pemuda menggerakkan pemuda-pemuda untuk membantu komponen parti kerajaan menang. Sedangkan kita bergerak membantu. Kamu tidak buat kerja itu, lepas itu dah kalah kamu kritik. Jadi hidup kamu sebagai pengkritik media sosial. Lebih baik kalau begini cara Akmal, kau jadi saya. Kau jadi saya duduk kritik dalam media sosial, berhenti jadi adun. Kamu pun tak buat kerja pun. Kamu buat kerja di kawasan kamu sebagai adun. Kamu membantu rakyat, itu tugas kamu. Dan kamu juga harus memikir bahawa kerajaan hari ini, pimpinan yang ada hari ini, didorongi oleh parti kamu sendiri ada di dalam. Jadi kamu tak habis-habis menyerang macam orang bodoh pun ada, bengong pun ada, tolol pun ada. Tak puas hati, kau buat kenyataan kau. Jangan kau kata nak menegakkan keadilan Akmal. Kau selagi Akmal ni bernama Akmal Saleh ni menyokong tindakan Najib, rakyat akan terus menolak UMNO. 48 bilion. Itu yang kita bayar. Yang ada lagi belum bayar berapa? Mana duit tu pergi? Mungkin masuk kantong Akmal. Sebab tu Akmal ni asyik-asyik Najib. Jadi dalam politik, kamu berkiblatkan orang yang salah. Kamu kata orang lain salah. Sekarang ni nak bayar 48 bilion. 48 bilion saya nak beritahu dekat Akmal. Kamu tahu tak, bajet Sabah dan Sarawak untuk 1 tahun, Sarawak cuma dapat 5 bilion, Sabah cuma dapat 6 bilion. Kita bayar hutang Najib 48 bilion. Siapa yang menjahanamkan negara sekarang ni? Jadi Akmal tak payah berkokok lah. Kau nak bercerita tentang speaker Dewan Rakyat. Kamu baru semalam main politik. Tan Sri Johari Abduh tu, kamu tak lahir lagi. Hari ini anak Johari Abduh pun dah jadi ahli parlimen tau. Kamu nak berkokok. Jadi Akmal, cermin muka kamu sendiri. Saya buat teguran agak keras begini kepada ketua pemuda UMNO ni sebab dia suka bermain media sosial. Tak payahlah Akmal. Berhentilah kau mengarut.
buktikan kau pada PRN Melaka ini tadi, nanti engkau boleh mendapat majoriti untuk parti UMNO. Begitu juga di Sabah. PRN Sabah dah tak lama lagi. Kalau ini sentimen yang UMNO yang dibawa oleh Ahmad untuk anak muda, Sabah akan tolak UMNO nanti. Nah, itu saja ulasan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.